bertemu kembali dan seperti yang kita katakan, Dewan Rakyat akan kembali bersidang pada jam 10 pagi sebentar lagi dan sebahagian Menteri Kabinet bakal berdepan cabaran pertama mereka tahun ini di gelanggang perundangan negara dan dikatakan persidangan kali ini adalah persidangan paling panas dalam sejarah Parlimen Malaysia yang mana ia adalah persidangan Parlimen pertama di bawah pentadbiran Perikatan Nasional dan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dilihat juga tercabar ketika kerajaannya mengusulkan pengosongan jawatan Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof dan timbalannya Ngah Ko Ming. Malah keutuhan kerajaan ini juga mungkin akan teruji ketika usul pelantikan yang dipertua dan timbalan Dewan Rakyat yang baharu. Dan untuk membicarakan mengenai jangkaan persidangan Parlimen pada hari ini adalah Dr. Umu Atiyah, Pensyarah Kanan Pengajian Undang-Undang Kerajaan dan Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia. Doktor, kalau kita lihat bagaimana usul mengenai pelantikan speaker baru ini, kita nak melihat kepada kekuatan dan juga kekuatan kerajaan dan juga kekuatan pembangkang itu, tapi dalam masa yang sama juga kita ada blok-blok bebas yang terdiri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Warisan Sabah itu sendiri. Bagaimana kita jangkaan awal, adakah terdapat berlaku sebarang usul ini berjaya ataupun tidak, dan jangkaan doktor sendiri mengenai perkara ini? Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Gigi dan Hafizi ya. 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 Ya, okey. Memang kali ini persidangan yang memang semua saya rasa kita menunggu-nunggu kan. Bagaimana hala tuju perbahasan dalam parlimen kali ini. Jadi sebenarnya bila kita tengok ada usul yang ingin menukar kepada speaker Dewan Rakyat yang baru, saya rasa ini adalah satu benda yang normal. Yang masih lagi dalam landas perlembagaan Malaysia dan juga peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Jadi saya rasa ini normal, sebab kalau tengok dari segi Dewan Undangan Negeri, benda ni pun biasa berlaku. Jika berlaku pertukaran kerajaan, jadi kita dapat tengok berlaku juga pertukaran speaker Dewan Undangan. Jadi pada pendapat saya lah, saya nampak nak katakan terkejut tu tak terkejut, kita boleh expect kan, kita boleh menjangkakan kerana dah berlaku perubahan kepada daripada blok opposition, sekarang sudah menjadi blok kerajaan, dan sudah semestinya kita boleh menjangkakan bahawa akan berlaku perubahan speaker Dewan Rakyat. Jadi kalau dari segi sokongan, kita tengok calon yang kita baca-baca ya di dada-dada akhbar, calon yang dicalonkan juga tidaklah begitu nak cakap macam mana, bagus ya, dia punya credibility pun bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi saya rasa dengan memberikan calon sebegitu, saya rasa mungkin dapat meraih sokongan daripada ahli-ahli dewan yang lain. Doktor, kalau kita lihat juga sejauh mana doktor melihat Muafakat Nasional iaitu gabungan UMNO dan PAS ini akan menyokong usul pelantikan Dato' Azhar Azizan Harun sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat? Okey. Saya rasa soalan ni agak kritikal kan. Kita nak tengok bagaimana sokongan tersebut. Kalau kita tengok background bekas speaker Dewan Rakyat yang sebelum ni, Tan Sri Muhammad Arif ya. Beliau adalah bekas ahli parti Amanah. Jadi saya rasa sudah semestinya saya rasa sokongan oleh ahli-ahli Parlimen UMNO dan PAS, saya rasa mereka akur untuk menyokong Dato' Azhar Azizan ini, kerana ia dicadangkan oleh Perdana Menteri sendiri. Jadi saya rasa di sini saya rasa sudah ada pemuafakatan di antara mereka bagi mencadangkan calon baru ini, dan saya rasa beliau akan meraih sokongan daripada ahli-ahli
parlimen dalam blok PN ni, saya rasa. Doktor, saya ingin memetik kata-kata Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki yang menyatakan bahawa sekiranya usul Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menggantikan Speaker dan juga Timbalan Speaker Dewan Rakyat hari ini gagal, Parlimen terpaksa dibubarkan. Adakah usul ini sekiranya gagal dan tidak mendapat sokongan, ia akan mencerminkan kekuatan kerajaan sekarang ini, dan adakah Parlimen itu terpaksa dibubarkan seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pemuda UMNO? Okey, dia sebenarnya di sini kalau katakan speaker usul itu tidak berjaya, jadi saya rasa ini akan memberi bukan sedikitlah, akan memberi banyak masalah kerana kedudukan speaker amatlah penting. Kerana speaker dewan ni dia adalah ketua pentadbir kan, ketua pentadbir parlimen. Dia yang menjalankan affairs di parlimen, pemutus di parlimen. Jadi penentuan speaker ni sangat penting sebenarnya. Jadi jika usul ini tidak berjaya, saya rasa dia akan menyebabkan tergantunglah perjalanan Dewan Rakyat kita lah. Dan kalau ikut juga ada juga usul yang akan mengatakan bahawa kita akan ada vote of no confidence daripada Tun Dr. Mahathir juga. Tapi hurdle yang pertama adalah memilih speaker Dewan dahulu. Ya, Doktor. Jadi, ya. Dalam masa yang sama, yang seperti Doktor katakan, usul persendirian Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menyatakan undi tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin tersenarai dalam aturan urusan mesyuarat. Doktor melihat adakah pelantikan speaker yang baru akan menjejaskan status usul itu? Saya rasa speaker dewan ni dia mempunyai kuasa mutlak, kuasa mutlak untuk menentukan sama ada dia menerima usul itu ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok yang speaker dahulu, Tun Mahathir menghantar usul vote of no confidence tersebut, dan usul itu telah diterima oleh speaker dewan. Maka masuklah di dalam aturan mesyuarat pada kali ini. Jika speaker sekarang menolak, kemudian dia ada kuasa. Itu adalah dalam bidang kuasa dia yang termaktub di dalam peraturan mesyuarat dewan. Jadi kalau katakan dia menolak, segi legal dia tak salah. Sebab dia ada bidang kuasa tersebut. Tapi mungkin ini akan menyebabkan berlakunya kritik sedikitlah, kritik bahawa beliau nampaknya seperti mengambil pihak kepada blok kerajaan. Tapi di sini beliau harus bijaklah untuk membuat keputusan. Jadi dia macam dua-dua tu ada risiko. Jika dia menolak, maka menunjukkan kemungkinan mereflect dia punya partisan tersebut. Tapi jika dia menerima, itu juga bagi saya boleh menunjukkan dia punya credibility dia sebagai satu speaker atau satu personality yang non-partisan. Doktor, kita tak banyak masa, tapi mungkin dalam 30 saat, Doktor boleh tak nyatakan sekiranya sokongan usul pertukaran speaker itu berlaku, adakah kita melihat sebab sekarang ini banyak pertukaran-pertukaran melompat parti, dibuang parti, dilucutkan keahlian dan sebagainya, adakah sokongan yang berada di parlimen itu akan menggambarkan kekuatan turut sama mempengaruhi sokongan di luar parlimen itu? Di luar parlimen macam mana tu? Contohnya macam usul itu dijalankan dan telah mendapat sokongan dan sebagainya, sekiranya ia berlaku mendapat sokongan ataupun tidak mendapat sokongan, adakah sokongan itu kekal di dalam parlimen sahaja ataupun sebenarnya ia hanya berlaku di dalam parlimen dan sokongan itu sebenarnya apabila di luar mereka tidak berpihak kepada sesuatu belah kerajaan ataupun pembangkang? Ke macam mana? Dia itulah, kalau dalam parlimen tu memanglah sebab yang membuat keputusan, berbahas dan sebagainya itu adalah daripada ahli-ahli ataupun wakil-wakil rakyat kan. Jadi inilah yang membentuk kerajaan. Jadi sekarang ni yang pentingnya adalah tindakan-tindakan mereka yang membuat di dalam Dewan Ogos ni. Jadi memang penting dalam ni, tapi di luar juga. Kalau kita nak buat konteks di luar parlimen, kalau saya faham dengan betul lah, ia akan refer kepada pengundi lah. Mungkin pengundi.
Jadi kalau begitu sokongan pengundi, sebenarnya pengundi ni dia sebenarnya dia berharap agar hal ehwal kehidupan mereka ditadbir dengan bagus. Siapapun kerajaan, pengundi ataupun rakyat jelata memerlukan rakyat yang bertanggungjawab, yang cakna dengan keperluan hidup mereka. Jadi saya rasa kalau kata nak reflect sokongan di luar, kalau kita refer kepada pengundi, saya rasa mungkin berbeza. Okey. Mungkin berbeza. Ya. Ya. Okey, itu tadi terima kasih Dr. Umu Atiyah, pensyarah kanan pengkajian Undang-Undang Kerajaan dan Antarabangsa UUM dalam mengulas mengenai jangkaan persidangan Parlimen hari ini. Kalau untuk anda tahu, persidangan hari ini adalah mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14 dan akan berlangsung selama 25 hari. Dan dengan itu, Realiti Rakyat berakhir di sini. Saya Jiji Ahmad. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Baik.